Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Radio IKIM memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM. Dia tahu dia Isnin salah hingga dan Jumaat minta maaf. 6 hingga 10 pagi. Orang yang pelik, orang yang hina pula adalah dia salah tetapi dia tidak meminta maaf kerana kesombongan, kerana keegoan dia dan seumpamanya. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Terus setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih anda. Masih lagi terus setia bersama dengan kami, Faiz Haji Osman dekat sini teman anda. Ekspresi IKIM Inspirasi Inforia Islami jam 9 malam untuk bicara adab kita. Selepas ini kita dengarkan bicara adab bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Saluddin Harun. Adab tidur kita nak bawakan ulangannya. Sebab Ustaz tak dapat bersama-sama dengan kita pada malam ini. InsyaAllah kita dengarkan ulangan adab tidur kita. Nak recall balik, adakah kita dah beramal dengan apa-apa yang dikongsikan? Ilmu yang kita dapat ni sama-sama kita dengarkan sekejap je lagi. Rakib Majid ini dia doa belajar. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Ya Allah, ya Rahman, ya رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Amalan menjaga kebersihan diri sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing bagi umat Islam. Menjaga kebersihan diri terutamanya tangan dan juga kebersihan tempat sekeliling seperti rumah dan tempat kerja seharusnya tidak menjadi isu besar bagi umat Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, diperingatkan bahawa apabila salah seorang daripada kamu bangun daripada tidur, janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bekas air sebelum membasuhnya sebanyak 3 kali. Hal ini kerana dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Falsafah di sebalik seranan Nabi Muhammad SAW ini adalah supaya kita sentiasa memastikan tangan kita dalam keadaan bersih. Hal ini pastinya amat relevan dalam zaman pandemik COVID-19 ini yang menuntut kita sentiasa membasuh tangan sama ada dengan air dan sabun atau dengan bersanitasi tangan atau hand sanitizer. InsyaAllah, perbuatan membersihkan tangan dengan kerap ini akan membantu mengurangkan risiko penularan COVID-19. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran dan seruan azan bersama segmen Renungan Hikmah setiap hari jam 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Cara hidup baginda sallallahu alaihi wasallam menerusi program Rahmatan lil Alamin setiap hari Rabu jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kuantan 89.6.
Dengarkan kami IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk anda yang terus bersiaran bersama-sama kami. Jadikan kami teman anda, tak kira dekat mana pun anda berada waktu ini. Dekat luar negara mungkin dapat ikuti siaran kami dekat laman web rasmi ikim.my. Dan insyaAllah malam ini kita nak sambung lagi bicara kita menerusi segmen Bicara Adab bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Dah pun berada di talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sihat-sihat Ustaz Alhamdulillah, DJ Faiz apa khabar, sihat? Saya Alhamdulillah sihat Ustaz. Untuk minggu ini kita nak sambung lagi. Kita dah awal siaran hari itu kita dah cerita tentang adab belajar, masuk ke majlis ilmu, dan minggu lepas pun kita dah cerita tentang adab bergaul pun ada berkaitan dengan pengajian dan pembelajaran kita. Dan kali ini insya-Allah daripada kitab mencakup 50 adab dalam 50 keadaan ini, kita nak berbicara tentang adab tidur pula Ustaz malam ini insya-Allah. Jadi anda sahabat-sahabat saya boleh menonton di Facebook, boleh tonton juga di YouTube dan komen sertakan soalan anda juga di Facebook dan YouTube kami. InsyaAllah nanti kita ajukan kepada Al-Fadhil Ustaz, dan dekat situ juga saya kongsikan juga link untuk anda dapatkan kitab ini. Sama-samalah untuk kita mengaji ilmu kita. Silakan Ustaz pengajian kita minggu ini. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita taufik untuk kita beramal dengan apa yang kita pelajari, dan ia jalan untuk kita makin dekat dengan junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض كل شيء هو كائن في علمك أو قد كان نقدم إليك بين أيدينا ذلك كله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهدي قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد yang dimuliakan DJ Faiz hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Mudah-mudahan sentiasa dalam keadaan sihat dan dalam keadaan
mendapat pemeliharaan dan juga penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sidang pendengar IKIM FM, baik yang mendengarkannya dari corong-corong radio ataupun mengikuti secara live daripada Facebook ataupun YouTube ataupun apa-apa lagi cara untuk mendengarkannya, mudah-mudahan juga sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebelum kita masuk ke pembicaraan tajuk kita pada hari ini, tajuk kita hari ini tajuk mula-mula dalam kitab ni. Jadi sebelum ni kita masuk ke 40 tu. Hari ini kita masuk di bab yang pertama di dalam kitab adab, membicarakan tentang adab ketika mana seseorang nak tidur. Kenapa penting nak belajar cara nak tidur? Kerana ia memberi kesan kepada apa yang akan berlaku bila kita bangun. Jadi sebelum kita mula tu, saya nak kongsi sedikit dengan DJ Faiz, juga pendengar yang dirahmati Allah. Dalam kita beramal, kata para ulama, saya ingat ni dalam pengajian dalam kitab adab bersama dengan penulis Said Muhammad Amin bin Idrus hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan kepada saya masa belajar dengan beliau, di dalam pengajian beliau sebutkan bahawasanya sesuatu amal itu boleh berganda, boleh tinggi kedudukannya dengan 4 perkara. Kita kena ambil perhatian benda-benda. Sebab apa? Sebab hidup kita bukan satu hidup yang panjang. Umat baginda Nabi dah sebut umurnya sekitar 60 ke 70 tahun je. Tak panjang umur kita. Tetapi kita boleh menggandakan amalan-amalan kita dengan beberapa sebab. Jadi ini mungkin yang mendengar boleh salin, boleh catat. Sebab apa? Sebab penting perkara ini juga untuk dikongsikan dengan ahli keluarga kita. Yang pertama, satu amalan itu boleh berganda nilainya bisyarafil makan, dengan sebab mulianya tempat. Sebagai contoh DJ Faiz, kita salat di rumah ataupun di Malaysia dengan salat di Masjidil Haram. Syarafil makan apa? Kemuliaan tempat. Jadi beza tak? Beza. Orang yang sembahyang di Masjidil Haram gandaannya 100,000. Nabi sebut dalam hadis. Kita sembahyang di rumah gandaannya biasa je lah. Tak dapatlah gandaan. Kalau sembahyang di masjid dapat gandaan lain pula. Jadi yang pertama, satu perkara itu boleh berganda nilainya dengan kemuliaan tempat. Maka nak buat amalan, cari tempat-tempat yang baik yang telah disebutkan tentang kemuliaannya agar nilaiannya berganda. Yang kedua, boleh juga meningkat nilaian amalan itu bisyarafil makan, dengan sebab kemuliaan. Yang pertama bisyarafil makan, yang kedua bisyarafiz zaman. Bisyarafiz zaman, zaman ni apa? Masa, dengan kemuliaan masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka contohnya apa? Contohnya orang yang beribadah di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Itu masa. Sebab apa Nabi sebut dalam hadis, ibadat sunat di bulan Ramadan pahalanya menyamai pahala ibadat wajib. Ibadat wajib di bulan Ramadan menyamai 70 pahala ibadat wajib di bulan-bulan yang lain. Maka sebab itu bila masuk bulan Ramadan, nanti kita akan bincangkan dalam kitab ini ada adab berkaitan dengan bulan Ramadan. Bila kita dah sampai masa yang sesuai, maka ini masanya untuk kita gandakan amal. Maka sebab itu pentingnya ilmu. Jangan kalau kita hidup di dunia, masa contoh kalau orang main saham sebagai contoh, maka bila masa tengah untung dia kata jual contohnya. Beria kita jual. Sebab apa? Sebab berganda untungnya. Kenapa dalam ibadah kita tak buat macam tu? Maka itu satu perkara yang merugikan. Yang ketiga, bisyarafil ilmi. Satu perkara itu akan tinggi nilainya dan akan berbeza keadaannya dengan kemuliaan ilmu. Dalam Al-Quran Allah dah sebut, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama ke orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui? Tak sama. Bahkan kita dah sebut dulu dalam perbahasan mula-mula lagi, kedudukan ilmu ni di antara satu darjat ke satu darjat itu 500 tahun perjalanannya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma.
Jadi sebab itu kalau kita hadir ke pengajian, kita duduk sebagai contohnya waktu ni, pukul 9 sampai pukul 10 kita rasa waktunya yang sangat singkat. Tetapi kalau kita isi dan ambil ilmu ni sebaik mungkin, walaupun nanti sebagai contoh kita nak bahaskan tentang tidur kita boleh jadi berbeza dengan orang lain. Bahkan nanti kita akan sebut macam mana orang yang tidur dihitung sebagai sedang beribadah. Untungnya tidur pun beribadah, dah lah berdengkur. Tapi dapat pula pahala. Dapat pula pahala. Kenapa boleh berbeza? Kerana ilmu. Kerana ilmu. Jadi beruntung siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kata Allah, saya naik kereta ni bukan terpasang radio tu. Kerana Allah gerakkan kita untuk dengar. Dan Allah ingin beri kebaikan kepada kita. Sebab itu di mana sahaja kita berada dalam kebaikan kena syukur kepada Allah Ta'ala. Baik. Dan yang terakhir, macam mana lagi boleh menggandakan amalan kita pada satu perkara yang kita lakukan dengan biniyatin salihah, dengan niat-niat yang salih. Sebagaimana kita sebut dah sebelum ni, bila mengaji apa niat-niat yang kita datangkan, maka sedemikian juga bila kita nak tidur ataupun buat apa-apa perkara, datangkan niat yang baik. Sebanyak mana niat yang kita datangkan, sebanyak itu nanti kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu mukadimah untuk kita punya pertemuan hari ini supaya kita dapat aplikasikan dalam kehidupan seharian kita semua 4 perkara ini. Kongsikan dengan ahli keluarga, dengan kawan-kawan supaya semua kita mendapat manfaat nanti dan ia menjadi saham dan bekal kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang bermanfaat ni maka nilaiannya besar. Walaupun dah meninggal nanti orang kongsikan lagi. Maka ia daripada nikmat yang Allah berikan. Baik. Bagi yang ada kitab, insya-Allah hari ini kita akan baca di halaman 27. Di halaman 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri baginda Nabi akhlak yang agung. Maka baginda Nabi adalah contoh yang terbaik. Bahkan dalam Syama'il Muhammadiyah, bahkan saya rasa dah khatam dah di IKIM bersama dengan Habib Najmuddin. Juga sebelum tu Al-Fadhil Ustaz Hazri di Jabais. Betul. Dah bicara juga tentang sifat tidur baginda Nabi SAW. Jadi yang kita bicarakan berkaitan dengan tidur ini perkara yang semula jadi. Maksudnya semua orang lalui. Bahkan baginda Nabi juga tidur. Tapi kenapa kita nak bicara tentang, kerana Nabi ajar bagaimana cara nak tidur. Kalau nak tidur, kalau kita bincang tidur je, bayi pun tidur. Bayi lagi panjang tidur. Tapi boleh berbeza tak tidur kita dengan bayi? Boleh. Dengan adab dan mengikuti junjungan besar baginda Nabi SAW. Sebelum kita cerita lebih panjang lagi, kita kena tahu satu perkara. Syekh Yusri hafizahullahu ta'ala, seorang ulama Mesir. Kalau yang boleh berbahasa Arab, rakaman-rakaman pengajian beliau cukup banyak. Dalam semua bidang ilmu, hadis, tafsir dan sebagainya. Beliau menyebutkan bahawasanya orang yang tidur ataupun orang yang boleh tidur, maka itu tanda dia sihat. Kerana orang bila mana dia tak boleh tidur, bila dia tak boleh tidur, akalnya tidak dapat berfikir dengan baik. Jadi, orang kalau dia tak cukup tidur kan, biasa kita mungkin sekali-sekala, mungkin DJ Faiz pun pernah, saya pun pernah, kalau tak cukup tidur tu sakit kepala, serabut dan sebagainya. Maka kita tahu tidur itu kerehatan. Bahkan orang yang dapat sempurna tidurnya, maka ketika itu akalnya dapat berfikir dengan baik. Tapi nanti dalam kita adab, kita akan dapati tidur yang baik bukan hanya pada katil yang empuk. Bukan hanya pada kondisi bilik yang cukup selesa. Tetapi sebenarnya kerohanian yang kembali kepada Allah Ta'ala. Nanti macam mana kita akan sebutkan. Tapi kita nak sebut dekat sini, bila kita kata orang yang tidur, mampu tidur, itu tanda orang tu sihat. Bahkan orang yang tidurnya cukup, dia nanti akan bangun dan dapat fikir dengan baik. Kita kena ambil satu note dekat sini, tidur itu nikmat. Tidur tu nikmat.
Siapa yang rasa gelisah kalau tidur? Tak ada. Semua orang sampai tak terjaga adalah. Sampai terlambat bangun solat, sampai terlambat pergi kerja. Yang tu banyak. Saya. Jadi kita kena tahu tidur itu adalah nikmat. Maksudnya apa? Maksudnya yang pertamanya kena bersyukur bila kita boleh tidur. Kerana ada orang yang tak boleh tidur. Ada orang yang tak boleh tidur. Ada orang yang tak nyenyak tidur. Dan pelbagai. Maka bila seseorang, istimewanya nanti dalam buku ni, kena ikuti. Sebab tu saya tak tahu nak langkau macam mana. Sebab sangat banyak faedah. Antaranya apa? Antaranya Sayyidina Khalid Al-Walid pernah bertanya tentang kepada Nabi, dia susah tidur. Maka Nabi bagi amalan untuk senang tidur. Ingat ke makan ubat tidur je boleh tidur? Tak, doa pun ada untuk kita boleh tidur. Masya Allah kan. Maka itu kelebihan dan juga manfaat bila mana seseorang itu punya ilmu. Maka dia dapat faedah-faedah yang mungkin tak didapati oleh orang-orang yang tidak berilmu. Baik. Jadi bila kita dah tahu tidur tu nikmat, maka kita kena jaga ataupun kita kena bersyukur kepada Allah. Kita tengok adab yang pertama sebelum kita berhenti rehat. Yang pertama adalah sebelum tidur, berwuduk sebelum tidur. Ini perkara paling asas. Jadi kalau nak ajar anak-anak kita, nak belajar cucu-cucu kita, bukan nak ajar cucu atau anak sebenarnya. Nak ajar diri kita yang pertama. Jadi sebelum tidur, bukan sahaja cuci kaki, tetapi berwuduk dengan cara wuduknya sembahyang. Maksud wuduk ni, wuduknya sembahyang. Tengok dalam sebuah hadis. Kita baca satu hadis. Nabi sebut, "Tahhiru hadhil ajsad, tahharakumullah. فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا." Sucikanlah badan ini, nescaya Allah akan mensucikan kalian. Maksudnya apa berwuduk? Tengok apa disebut dekat situ. Kerana sesungguhnya tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci kecuali malaikat ikut menemaninya di kepalanya, dan tidaklah hamba itu tersebut berbolak-balik tatkala tidur pada malam hari kecuali malaikat tersebut berkata, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini kerana sesungguhnya dia telah tidur dalam keadaan suci." Faedah yang sangat besar dia. Bila mana orang dia tidur dalam keadaan bersuci, yang pertama adalah bila dia berwuduk, maka malaikat teman dia. Ini bagi mengelakkan dirinya diganggu syaitan. Kita kadang-kadang kena ganggu tu, kena ganggu ni, kena ganggu tu. Yang pertama tanya, wuduk ke tidak sebelum tidur? Jawapannya tak wuduk. Maka bagaimana nak dapat pemeliharaan malaikat? Yang kedua tengok, bila mana dia mula bergerak, maka malaikat memohon ampun kepadanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain, nanti kalau kita baca akan disebutkan, orang yang tidur dalam keadaan wuduk, maka walaupun dia tidur, rohnya terus beribadah kepada Allah. Jadi dekat sini kita dapat lihat bagaimana orang kata seluruh hidup adalah ibadah. Maka jawapannya macam mana? Bila mana dia tidur ikut sunnah yang Nabi ajarkan, maka ketika itu walaupun dia tidur, dia masih dihitung sekarang ataupun ketika itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang kita nampak kecil, tetapi memberi kesan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Bahkan nanti kita akan sebut dia akan menjadi kesan yang lebih besar dalam tidur kita. Nanti kita akan sambung lagi setelah, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih atas perhatian anda. Terima kasih Ustaz untuk mukadimah bicara tentang adab tidur ini. InsyaAllah rakan-rakan saya, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini untuk bicara adab IKIM Inspirasi Inforia Islami. بالله وأهل الله يا
Terima kasih anda yang terus setia bersama-sama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara adab kita waktu ini bersiaran bersama-sama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun dalam kitab mencakup 50 adab dalam 50 keadaan, dan kita menerusi adab tidur. Kita nak teruskan pengajian kita malam ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung perbahasan kita dan perkongsian kita di dalam adab-adab ketika mana seseorang itu akan tidur. Sebagaimana tadi kita dah sebutkan, yang pertama adalah melazimi wuduk setiap kali sebelum tidur. Maka telah disebutkan bagaimana dengan tidur itu kita dapat pemeliharaan dari malaikat. Juga kita sebutkan tadi roh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jalan orang-orang yang menjadikan seluruh kehidupannya ibadah. Seterusnya kita lihat yang kedua, menghadap ke arah kiblat jika memungkinkan. Apa yang nak hadap ke arah kiblat ni? Nak tidur berdiri ke Ustaz? Tidak. Jadi maksud menghadap ke arah kiblat yakni dada kita menghadap ke arah kiblat. Sebab itu kita cerita sebelum ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. DJ Faiz tadi kita sebutkan, bila kita cerita tentang adab, kita bukannya perlukan kepada semua orang jadi ustaz, tetapi semua orang itu faham tentang agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi bila kita kata tidur menghadap ke arah kiblat, maksudnya bila kita tidur, kita gabung terus dengan nombor 3. Macam mana tidur di atas lambung kanan. Ni kalau digambar saya pegang kiri. Tapi tidur di atas lambung kanan. Kemudian dada kita menghadap ke arah kiblat. Dada kita menghadap ke arah kiblat. Kenapa? Yang pertama kerana arah kiblat adalah arah yang paling mulia. Jadi kita tidur menghadap ke arah kiblat. Jadi susun atur dalam bilik tidur kita, yang penting adalah bukan sahaja nampak luas. Tetapi kalau kita letak katil, bila kita baring, automatik orang yang baring itu akan boleh mengiring ke arah kanan ataupun mengiring di atas lambung kanan dan dadanya menghadap kiblat. Tu penting ilmu. Jadi dekat sini, kat mana, kalaulah kita arkitek, macam mana kita boleh bantu hidupkan suasana sunnah di rumah-rumah? Bila kita buat pelan rumah tu, maka kita buatlah, yang pertama kita nak tengok bagaimana arah kiblat satu kawasan. Jadi ini ilmu yang untuk kita ambil nanti bila kita nak buat dekor rumah kita. Tengok di mana arah kiblatnya, baru kita letak katil. Barulah betul. Maka hidup sunnah itu dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Bahkan orang-orang yang hadir sendiri dapat menghidupkan sunnah tersebut. Kemudian tadi kita dah sebut yang ketiga, dia baring atas lambung kanan. Itu caranya. Nanti kita akan sebut lagi dalam Syama'il, dah sebut bagaimana Nabi bila baring pula letak tangan Nabi yang kanan atas pipi. Ini orang yang ambil cakna tentang kehidupan dan untuk ingat akan kematian. Tapi itu waktu nak tidur je, jangan ikat pula. Ada orang kata, kena pergi tidur macam ni. Akhirnya diikat pipi dia dengan tangan dia. Letihlah kita. Berbekal saja Ustaz ya? Tak. Melekat nanti kan. Tak, di permulaan sahaja. Yang keempat ni penting. Sebagaimana tadi kita sebutkan, tahiru hadhil ajsad. Tahiru, bersihkan anggota ataupun hadhil ajsad. Anggota ini tahharakumullah. Syed Muhammad Amin ketika bahaskan pengajian ataupun bab ini 4 tahun atau 5 tahun yang dahulu, saya ingat lagi beliau sebutkan, maksud bersihkan bukan hanya anggota zahir, tapi bila kita nak tidur, bersihkan juga anggota batin kita. Maksudnya apa? Jangan bawa segala perkara yang memberatkan diri kita sebelum kita nak tidur. Kadang-kadang kenapa kita tak lena? Dalam hati kita ada hasad dengki pada orang. Dalam hati kita ada iri dan marah pada orang. Maka kita bawa segala bebanan dan perkara-perkara yang merosakkan kerohanian kita sebelum kita tidur. Tak ada faedah.
Dan ketika itu kita tak akan dapat apa-apa. Maka sebab itu Habib sebut di perkara keempat, bertaubat dari seluruh maksiat. Bertaubat dari seluruh maksiat. Mohon ampun kepada Allah. Sebab apa? Sebab orang bila tidur ni, dia umpama mati dah. Belum tentu lagi bangun. Maka sebelum tidur mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita bahaskan dalam pengajian, ada syarat-syarat taubat. Kena meninggalkan, kena berazam tak buat lagi, kena menyesal dengan perbuatan. Itu kalau berkaitan dengan hak Allah. Kalau berkaitan dengan hak manusia, maka ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kena kembalikan, kena minta maaf dan sebagainya. Jadi bertaubat dari seluruh maksiat. Jadi mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar hati kita ni bersih. Biar hati kita bersih sebelum kita tidur. Ini orang yang tidur dalam membawa hati yang kotor, itu memberi kesan pada tidurnya. Sebab itu antara perkara yang dipesan oleh para ulama, sebelum tidur apa kita buat? Maafkan orang lain. Maafkan orang lain. Siapa yang buat salah dengan kita, ampunkan. Siapa yang kita ada buat salah, kita mohon ampun. Ketika itu kita dicintai oleh baginda Nabi dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itu kita akan tenang, tidur kita tak ada gangguan dan sebagainya. Bahkan ada kisah disebutkan bagaimana, mungkin nantilah kita cerita, panjang nanti kisah tu. Kisah macam mana sahabat dia mencari orang yang disebut orang ni masuk syurga, orang ni masuk syurga. Tapi tengok tak ada apa-apa amalan pun. Sehingga dia kata, aku ni tak tahu apa amalan hang sampai hang disebutkan masuk syurga. Maka dia kata tak ada apa kot. Tak ada apalah, apa yang Tuan tengok saya buat, itulah dia. Maka kemudian disebutkan, ada satu perkara. Sebelum saya tidur, saya maafkan semua kesalahan orang kepada saya. Maka disebutkan bihadha, dengan sebab tu. Maka kita jangan nak tidur, bawa semua kesusahan dunia kita dan segala tanggungan dunia kita nak tidur. Maka ketika itu, walaupun kita lihat katil kita empuk, airconnya cukup, tapi kerohanian kita rasa sangat berat dengan segala kemaksiatan dan sifat-sifat buruk tersebut. Jangan bawa semua sifat-sifat tu ketika nak tidur. Kemudian yang kelima, niat akan bangun sebelum fajar. Ini penting. Sebelum tidur, apa perkara yang kita kena buat? Sebelum tidur, niat untuk bangun sebelum subuh. Nak buat apa? Nak qiyamul lail, nak bangun awal. Maka Habib Muhammad sebut apa? Ni kita kena, ni kita ni, nak bangunlah pukul 3.30. Pukul 2 tak tidur lagi. Jadi Habib kata apa? Syarat orang nak bangun awal 3. Ni point ni tak ada dalam kitab. Saya rasa tak ada. Yang pertama apa dia? Yang pertama, naumun mubakir. Tidur awal. Tak ada apa-apa aktiviti. PKP, duduk kat rumah. Nak pergi mana-mana pun tak boleh. Mamak pun tak boleh. Pukul 10 semua kedai dah tutup. Tidurlah. Apa lagi nak buat? Kan? Tidurlah. Jadi tidur awal. Tidur awal jalan untuk bangun awal. Ini tidur pukul 2 nak bangun pukul 3. Memang bukan dia lah. Walaupun boleh nak buat. Tapi nanti tak cukup lah rehat kita tu. Jadi naumun mubakir. Yang kedua, takhfiful asya. Apa dia takhfiful asya? Ringankan makan malam. Ringankan makan malam. Kita ni buka periuk nasi pun pukul 11. Buka periuk nasi, tengok lauk apa lagi yang ada. Jadi memanglah ia akan menjadi keberatan pada kita untuk bangun awal. Yang ketiga, apa dia yang ketiga? Tarkul ma'asi fin nahar. Apa dia tarkul ma'asi fin nahar? Tinggalkan maksiat di siang hari. Lihat, para ulama bukan sahaja bagi tips yang zahir, tetapi bagi tips yang batin. Kerana ada kalanya, kenapa badan kita susah nak bangun? Kerana maksiat-maksiat kita di siang hari. Banyak kata kat orang, banyak sangka buruk kat orang. Jangan ingat perkara maksiat tu mencuri je, merompak je. Tapi sangka buruk kat orang, tu maksiat. Maksiat hati. Tengok merendahkan orang, tu maksiat mata.
Itu dibahaskan dalam penawar pagi hati. Maka sebelum kita tidur, niat dulu. Walaupun nanti kita, Allah Ustaz, tak boleh Ustaz. Niatlah dulu, dapat pahala kan. Kita dah sebut di permulaan tadi, niat tu pun nanti memberi kesan. Nanti di belakang, ada sambungan dia. Dekat belakang buku ni nanti ada. Kalaulah kita ni jenis, kalau letak jam yang dekat jalan-jalan tu kan, jam yang besar, menara jam tu pun tak bangun. Kat menara jam tu pun tak bangun. Ada amalan yang kita boleh buat sebelum kita tidur, baca ayat ni, insya-Allah kita boleh buat. Yang tu nanti akan datang baru kita cerita. InsyaAllah. Jadi insya-Allah. Jadi niat nak bangun sebelum subuh supaya dapat buat sembahyang tahajud, boleh sembahyang sembahyang sunat yang lain, istighfar dan sebagainya. Kemudian yang keenam, kita ambil sikit. Sebelum tidur, maka dianjurkan untuk solat sunat witir terlebih dahulu. Hal ini jika tidak yakin akan bangun sebelum azan subuh. Kalau kata Allah, Ustaz, memang jenis berat saya ni Ustaz. Jadi boleh tak lepas sembahyang isyak saya nak sembahyang witir? Boleh, silakan. Nanti dalam perbahasan kitab berkaitan dengan witir, terutama bila bulan Ramadan, disebutkan apa dia? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Osman, mereka sembahyang witir sebelum tidur. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali sembahyang witir selepas bangun daripada tidur. Jadi kedua-duanya boleh. Yang tak boleh apa dia? Yang tak boleh ni yang tak bangun. Yang tak bangun lah yang tak boleh. Kalau sebelum boleh, selepas boleh. Kerana apa? Kerana sembahyang witir merupakan antara salat yang Nabi tidak tinggalkan. Melainkan Nabi tinggalkan kerana untuk bagi tahu ianya bukan satu kewajipan. Jadi kita rehat dulu. InsyaAllah setelah ini kita akan sambung. InsyaAllah kita nak berehat seketika. Yang tengah makan tu makan elok. Ada yang kongsi kat situ, Ustaz, saya tengah makan nasi ni. Makan tenang-tenang. InsyaAllah kita nak sambung. Jangan tersedak adalah. InsyaAllah sambung selepas ini pengajian ilmu dalam bicara adab kita. Kembali selepas ini, rehat seketika. Dengarkan di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Menarik dalam ekspresi tahun 2021. Hayati cerita dan inspirasi daripada lirik-lirik lagu dakwah dan ketuhanan dalam Inspirasi Lirik Isnin 9 malam. Jalani kehidupan penuh santun menerusi bicara adab bersama Ustaz Ahmad Salahuddin Harun mengupas adab-adab harian Selasa 9 malam. Dengarkan pandangan generasi muda dalam pelbagai isu semasa menerusi Suara Siswa Rabu 9 malam. Terbaharu di Ekspresi, pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Saya nak berubah tapi tidak ada kekuatan. Sebenarnya itu dah ada kekuatan dah untuk teruskan melaksanakan apa yang diniatkan dalam hati. Cuma perlukan kekuatan, perlukan kepada sahabat yang baik, perlu keluar daripada kepompong yang kita ada sekarang ni yang menghalang untuk kita berubah tersebut. Sebab tu para ulama sebut kalaulah kita ada kawan yang tidak baik sebelum ni yang menyebabkan kita ni tidak berubah, maka kita kena pindah, kena duduk dengan orang yang baik. Maksudnya kena bersahabat dengan orang yang baik yang boleh untuk bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bawa kita kepada perubahan tersebut. Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda. Terima kasih yang mendengar dekat radio, yang menonton di Facebook dan juga YouTube siaran kita pada waktu ini untuk bicara adab kita bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Kita bicara tentang adab tidur. Kita nak teruskan pengajian ilmu kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi kita dah sebutkan kita kena niat sebelum tidur nak bangun awal. Antaranya adalah dengan tidur awal. Kalau di nombor 7 tu pun bertepatan dengan apa yang kita sebut. Dalam sebuah hadis Nabi SAW sebut, diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kana ta'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu awwal al-laili wa yuhyi akhirah. Baginda Nabi SAW tidur pada permulaan malam dan beliau menghidupkan akhir malam. Ini kalau kita tak ada apa-apa keuzuran. Macam sekarang lah kita di PKP, tak ada siapa yang keluar malam dan sebagainya, maka tidur awal.
Kemudian disebutkan sebelum tidur. Terus ke nombor 9. Lepas ini kita ambil beberapa amalan yang kita nak buat sebelum kita tidur. Yang ke-9 disebut di situ sebelum tidur, maka dianjurkan untuk menutup bejana mangkuk atau gelas yang terbuka. Sebelum kita tidur, mak kita dulu orang tua pesan, pastikan lauk-lauk yang kita ada dah tutup, makanan-makanan masuk dalam peti. Paling kurang tutup dengan tudung saji. Kenapa? Mungkin dari satu sudut kata sebab apa, takut kalau di rumah kampung kan ada tikus lah, kucing lah dan sebagainya. Ada orang kata apa? Rumah saya Ustaz tingkat 46. Mana ada tu semua benda tu? Kan? Binatang-binatang tu pun gayat nak naik ke atas. Dia kata macam tu kan. Jadi tengok kenapa disuruh tutup. Nabi SAW sebut ghattu al-ina'a wa auqu as-siqa fa inna fi sanati laylatan yanzilu fiha waba la yamuru bi ina'in laysa alaihi ghita aw siqa'in laysa alaihi wika illa nazala fihi min dhalika al-waba. Tutuplah bejana, yakni mangkuk bekas, juga lubang-lubang air. Kerana sesungguhnya pada satu malam dalam setahun, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan penyakit di dalam. Dalam setahun akan ada satu penyakit yang Allah turunkan dan tidak berlalu pada bejana, yakni bekas tersebut tanpa penutup kecuali penyakit tersebut turun di dalamnya. Jadi itu hikmah kenapa sebelum tidur malam tutup semua bekas-bekas. Bukan hanya takut pada binatang-binatang, tetapi ditakuti dengan apa yang Nabi SAW sebut. Allah Ustaz, bekas semua dah tak ada. Semua dah tutup, ada satu bekas tak ada tutup. Nak tutup pakai apa? Maka para ulama sebut hatta kita tutup dengan sebatang kayu. Kayu sugi contohnya. Boleh? Batang pen saya ni. Boleh? Contoh kita ada satu cawan, tutup macam ni. Kan tak tutup habis. Syed Muhammad Amin masa mengajar dulu, dia kata macam mana? Bila kita letak, dekat mana power dia? Bila kita letak Bismillahirrahmanirrahim. Ketika itu Allah lah yang jaga. Jadi walaupun mungkin kita tengok dia tak tutup habis, tetapi Allah memelihara bekas tersebut daripada terkena wabak. Tapi kalau letak saja tak ada bismillah, tak jadilah. Maka letak dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun pada sebatang pen. Kemudian yang ke-12 kita tengok merapikan tempat tidur sebelum tidur. Terutama kalau kita balik dari musafir, kalau kita balik daripada pekerjaan sekalipun, lama dah tinggal bilik tidur kita, pagi-pagi dah keluar, balik malam tu, janganlah kita terus tidur. Tapi tepuk-tepuk dulu, kibah-kibah dulu. Sebab tu kalau orang yang dia tutup dia punya tilam ataupun katil, kemudian bila nak tidur dia buka satu lapisan lagi kan, maka itu satu perkara yang baik. Kerana apa? Takut ada binatang, bahkan takut ada yang lain-lain lah yang tumpang. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bidakhilati izarihi fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi." Al-muradu bidakhilati taraful izari alladhi yalil jasad. Jika salah seorang dari kalian akan tidur di atas tempat tidur di katilnya, maka bersihkanlah selimutnya dengan hujung sarung, yakni baju, kerana sesungguhnya dia tidak mengetahui apa yang dia tinggalkan. Sebab apa? Ditakuti ada yang tumpang duduk, yang tumpang. Mungkin anak kita letak kucing ke, contohnya. Kita pun lompat terus. Habis penyek kucing tu. Tak apalah kucing, kalau yang lain. Ataupun mungkin ada mainan anak-anak kita yang dia terletak sepah atas katil kita dan ada dari antara mainan tu tajam. Maka akan memberi mudarat. Kepada kita. Baik. Yang ke-14. Ini perkara yang jarang diambil prihatin oleh masyarakat kita. Kata Syed Muhammad Amin di dalam kitab ini, sebelum tidur, apa yang kita kena buat? Menulis wasiat sebelum tidur. Terutama yang berhubungan dengan hak-hak orang lain, seperti barang-barang titipan, yakni amanah, atau hutang yang berada dalam tanggungan dirinya. Ini penting.
Kita dah sebut bila kita tidur, mungkin orang yang tidur itu tak bangun dah. Maka perkara-perkara ini sangat penting supaya nanti tidak tergantung urusan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Said Muhammad Amin bin Idrus hafizahullah taala beliau ada karang sebuah kitab. Tajuknya Wasiat, Wasaya tajuknya. 300 muka surat. Bahkan beliau sebutkan orang-orang terdahulu mereka baca wasiat mereka setiap malam pada anak dan ahli keluarga mereka. Cuma kita kena faham, kita ni bila kata wasiat, yang kita faham apa dia? Rumah-rumah sewa, kereta-kereta kuda, itu je lah kita punya wasiat. Tak. Wasiat yang lebih besar adalah wasiat berkaitan dengan iman dan amal. Sebagai contoh dalam buku Said Muhammad Amin, buku wasayanya, maka dia kata, wahai ahli keluargaku, janganlah kamu mati melainkan di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Laksanakanlah sembahyang waktu 5 hari sekali, 5 kali sehari, dan perkara-perkara lain. Semua benda disebutkan. Maka ketika itu kita dah sampaikan kepada mereka wasiat berkaitan dengan iman dan juga amal. Juga di sini ada satu faedah disebutkan oleh Habib. Habib kata apa? Ingat, wasiat tidak pernah memperpendek umurmu, juga tidak memperpanjang umur. Orang kita ni bila cakap wasiat ni kira nak mati dah lah. Tak. Wasiat tu tak memperpanjang umur, juga tak memperpendek umur kita. Tapi dia mempersiapkan diri kita ketika mana kita nak bertemu dengan Allah. Kalau kita ada hutang, maka hutang kita dijelaskan. Kalau ada barang amanah orang dikembalikan. Kalau ada sesuatu yang mungkin dapat memudahkan ahli keluarga kita, orang hutang dengan kita, maka kita boleh tuntut balik ahli keluarga kita, boleh tuntut balik dan memberi kesenangan kepada mereka. Kemudian yang ke-16 disebutkan meletakkan tangan di bawah pipi pada permulaan tidur. Ini ada dalam Syama'il Muhammadiyah. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Apa kita nak buat? Dan niatkanlah semata-mata untuk mengikuti jejak Rasulullah. Kalau kita kata apa faedah relevannya? Tak perlu relevan jawapannya kerana ikut baginda Nabi. Bayangkan Sayyidina Ali bin Abi Talib ketika mana nak musafir naik kenderaan, tiba-tiba senyum. Maka ketika mana ditanya kenapa yang senyum? Aku pernah tengok baginda Nabi SAW satu ketika bila mana naik, lepas tu baginda dia senyum. Ya Allah, sahabat punya mahabbah tak tanya apa-apa. Melihat Nabi buat tu buat. Kita ni tanya semua benda. Dalilnya tanya, hukumnya tanya, macam-macam tanya, tak buat-buat pun. Tak buat-buat pun. Maka sebab apa? Sebab perbuatan itu lahir daripada mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok apa hikmahnya juga, dan juga sebagai pengingat untuk dirinya kelak tatkala dibaringkan dalam liang kubur. Tu. Jadi untuk ingatkan kita pada kematian, nanti pada kematian itulah keadaan kita. Tengok disebut dalam hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha matja'ahu min al-laili wada'a yadahu tahta khaddihi. Baginda Nabi SAW bila mana nak tidur, bila berbaling malam, maka baginda meletakkan tangannya di bawah pipinya. Tengok apa disebutkan di dalam Mirqatul Mafatih, syarah Mishkatul Masabih, ish'aran biwad'ihi fi qabrihi wa man tadhakkara zalika khaffa naumuhu wa taba yaumuhu. Tu faedah dia, besar faedah dia. Apa dia? Sebagai pengingat untuk dirinya tatkala dibaringkan dalam liang kubur, dan barang siapa yang mengingat hal ini, maka kadar tidurnya akan sedikit dan harinya akan menjadi baik, penuh dengan amal ketaatan. Itu faedah yang sangat besar. Kemudian yang ke-17, berzikir sampai tertidur. Ni yang baik. Kita ni tertidur dekat ruang tamu, tengah dengar TV, tengah pasang TV, tengah dengar macam-macam cerita.
Tapi yang sebenarnya yang kita perlu lakukan sebelum tidur adalah memperbanyak zikir. Nanti mungkin pada pertemuan akan datang, baru kita cerita apa zikir yang kita nak baca sekali dengan adab bangun tidur, insya-Allah. Ni kita habiskan sedikit lagi. Disebutkan dalam hadis apa dia? Jika seseorang berbaring ke tempat tidurnya, maka malaikat dan syaitan berebut mendatangi. Bila kita nak tidur ni, dua-dua datang. Malaikat berkata, "Ya Allah, tutuplah amalannya dengan kebaikan." Sedangkan syaitan berkata, "Tutuplah amalannya dengan keburukan." Adapun jika hamba tersebut berzikir kepada Allah sampai tertidur, maka malaikat menyingkirkan syaitan dan bermalam bersamanya untuk menjaganya. Jadi sebab tu nanti kita akan lihat apa yang Nabi anjurkan ketika nak tidur, dengan doa yang sangat-sangat memberi kesan kepada jiwa kita. Bahkan satu faedah yang besar untuk diri kita. Amalan-amalannya nanti kita lihat, Allah Ustaz, kalaulah kita baca semua ni, bila kita nak tidur? Itu soalan nanti. Banyaknya surah kan? Banyaknya surah, banyaknya doa. Dalam kaedah sebut, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jangan tinggal semua. Jadi insya-Allah nanti berkaitan dengan amalan-amalan apa kita nak baca, kita akan kongsikan pada pertemuan akan datang bersama dengan bila bangun tidur apa pula nak buat, insya-Allah. Perkongsian kita pada minggu ini berkaitan dengan adab tidur kita, insya-Allah kepada anda sahabat-sahabat pendengar yang berkongsi soalan, insya-Allah pertemuan akan datang kita akan bawakan persoalannya. Kalau ada anda boleh kongsikan dekat ruang komen di Facebook dan juga YouTube, insya-Allah nanti saya akan bawakan persoalan anda pada minggu hadapan. Sebelum kita nak sambung pengajian ilmu kita minggu depan, ada amalan yang boleh kita buat sebelum tidur, dan kita nak sambung dengan adab ketika nak bangun tidur, Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Apapun, terima kasih banyak sahabat-sahabat saya yang dah pun mengikuti pengajian ilmu bicara adab kita pada minggu ini. Dan yang bertanya kitabnya, ini kitab yang kita bawakan, dan anda boleh ada link saya sertakan dekat awal komen di Facebook dan juga YouTube itu, insyaAllah untuk dapatkan. Semoga dapat kita pelajari sama-sama bicara adab kita, menerusi kita adab mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian kita minggu ini. Sama-sama. InsyaAllah terima kasih juga pada Ikim dan sahabat yang mendengar. InsyaAllah kita bertemu lagi. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda rakan-rakan saya, teruskan setia bersama kami. Ikuti IKIM Inspirasi Inforia Islami Bicara Adab kembali semula minggu depan setiap hari Selasa 9 malam dan juga ulangannya pada hari Sabtu jam 10 malam. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Masih ada peluang menabur jasa kepada ibu dan ayah. Wakaf adalah antara amalan terbaik dikirim sebagai hadiah kepada mereka. Berwakaflah untuk pembinaan kompleks masjid. Terima kasih banyak Ustaz. Kejap. Saya mute pula. Apa tu Ustaz? Sorry. Terima kasih. Nanti minggu depan kita sambung tu lah. Ada amalan-amalan, doa-doa lah. Kita bagi doa-doa pula. Boleh-boleh. InsyaAllah dengan adab bangun. Sebab adab bangun tidur tak panjang sangat. Jadi kita... Lepas tu kalau ada soalan, DJ Faiz bagi awal. Boleh? Bagi awal, jadi saya boleh cari dulu. Boleh. Sekarang saya merapu-rapu nanti, payah pula. Tak apa. InsyaAllah. Saya maklumkan. Okey, baik. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap.
Ni harga dia. Oh, murahnya bang. Ha, pakej combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Tegaskan rasa cinta Raihana, 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 Raihana. Tamat makanan sunnah Raihana, Raihana. Rasa cinta sebenar Raihana, Raihana. Tamat makanan sunnah Raihana, Raihana. Semestinya Raihana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Saksi Mim Baharim. Jom dapatkan produk Raihana dengan ejen dan stokis berhampiran anda atau layari www.raihanamadu.com. Tegaskan rasa cinta Raihana di hatiku. Pagi yang indah disinari warna yang indah. Hiasi pagi anda dengan info semasa, muzik nasyid kontemporari, santapan minda berinspirasi dengan wadah informasi menerusi rancangan kesihatan, analisis dan topik pagi. Semuanya dalam segmen Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan 6 hingga 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.